A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Baik, kita terus pergi kepada pelajaran kita, kalimah Ya. isim tu. Ni semalam. Jadi ada tanda di awal dan juga tanda di akhir. Di awal ada alif lam. Jadi bila ada alif lam, kadang-kala alif lam tu ditulis dengan ada hamzah wasal di situ. Al. Jadi selalu kita baca al lah tu. Alif lam di awal. Jadi dia ni bila ada di awal, maknanya dia isim lah. Perkataan ni adalah isim. Itu tanda yang paling jelas, senang kita nampak. Ada alif lam, hamzah wasal, isim. Baik, kemudian di akhirnya kadang-kadang ada kasrah. Jadi kalau tak ada alif lam ataupun ada alif lam, ada kasrah. Kasrah ni memang tanda isim. Jadi ada di awal dan di akhir. Ataupun di awal ada tanda harfu jar. Jadi kalau harfu jar sebelum isim. Maksudnya harfu jar ni memang tanda jelas untuk isim. Ada harfu jar, kalimah selepas dia adalah isim. Dan di akhir ada kala ada tanwin. Tanwin. Ini tanwin lah. Tanwin, fathatain, kasratain, dhammatain. Ada je tanwin, maksudnya perkataan tu adalah isim. Kita tak pernah jumpa tanwin di sini kan? Kita tak akan jumpa tanwin kat sini kan? Contoh, tak mungkin. Itu maknanya dia bukan tanda di akhir lah. Tak ada salah lah tu. Dia mesti tanwin kat belakang atau di akhir ataupun di sini. Macam itulah maksud saya. Ya, dia tak ada. Jadi ada harfu jar. Harfu jar kalau kita tahu harf warna hijau. Ni kat mana ni warna-warna ni? Di dalam mushaf Mubayyinah sahaja. Masa ni lah. InsyaAllah. Baik, semalam kita dah tengok contoh. Jadi kita dah kenal pasti. Sekejap sebelum tu. Pada satu-satu masa, maksimum tanda untuk isim ni ada 3 sahaja. Dia kerana apa? Alif lam, boleh ada alif lam, boleh ada harfu jar dan boleh berbaris kasrah. Atau dia boleh berada harfu jar, kasrah ataupun tanwin. Yang paling boleh lah, maknanya semua. Yang tak boleh bersama ialah alif lam dan tanwin. Tak mungkin ada. Dia tak boleh sekali. Jadi isim tu sama ada dia ada alif lam ataupun dia ada tanwin. Ini salah satu tanda. Kalau dia tak ada alif lam, dia tak ada tanwin, contoh macam yang di tengah ni sekarang. Contohnya di akhirnya cuma ada kitabu ataupun kitabi. Maknanya isim ni cacat. Ni cacat ni. Dia tak boleh. Dia mesti isim yang sempurna. Sempurna kalau dia ada kitabun, ni sempurna. Ataupun Alkitab. Jadi macam itulah. Dia kalau ada al, baru dia sempurna. Ataupun sama ada dia ada tanwin ataupun ada alif lam. Sempurnalah tu. Tapi kalau tak ada, tanwin pun tak ada, alif lam pun tak ada, baris dia tinggal satu je ke? Maknanya dia tak sempurna. Dia perlukan isim sempurna. Sebelah dia mesti ada isim lain yang sempurna. Sama ada isim tu dengan alif lam ataupun isim tu ada tanwin. Okey, seterusnya kita tengok latihan. Kita kata bulatkan tanda isim yang jelas kepada kalimah-kalimah di bawah. Kemudian terjemahkan bersama-sama saya lah pada malam ini. Baik, semalam kita dah buat, kita bulatkan dengan warna merah. Okey. Jadi nampak tanda dia. Semalam kita dah buat ni tapi saya tak tulis. Baik, kita nampak yang jelas. Kalau yang kita tak nampak tu tak apa, jangan risau. Biarkan je. Macam semalam ni. Ni ada orang nampak ni isim. Tapi ada orang tak nampak sebab dia kata tak nampak pun tanda yang jelas tu tak ada. Tak ada harfu jar. Tak ada pula baris kasrah. Jadi kat situlah. Tak apa, then it's okay. Hari ni kita punya target nak tengok je dulu. Mana satu
Isim yang mana satu tanda dia? Untuk kita kata dia isim, mana tanda dia? Ini kalau kita jumpa besok nanti kita guna Quran yang tak ada warna, kita boleh tahu juga ya. Baik. Ini ala hudan. Jadi apa tanda isim tu? Jar. Harfu jar. Okey. Lagi? Dan Di kalimah huda. hudan. Tanwin di akhir kalimah. Tanwin di akhir kalimah. Jadi ada dua kalimah. So, kalimah yang pertama ni harfu jar. Okey, cuba kita ingat balik semula. Apa terjemahan ala? Di atas. Di atas. Hudan? Suatu Petunjuk. Petunjuk ataupun satu petunjuk. Dua-dua boleh. Baik, seterusnya kalimah berikutnya. Azabun. Apa tanda isim dia? Ada dhamma di hujung kalimah. Ada tanwin di akhir kalimah. Okey. Tanwin. Jadi terjemahan dia, ini biasa kita jumpa. Kita boleh terjemah siksaan. Azab tu boleh juga. Tapi dalam bahasa kita ada perkataan tu kita gunakan kalau selagi ada lah. Bila tak ada pun kita pinjam ya. Jangan ada pun nak pinjam. Okey. Ad-dalalata. Mana isim tu? Tanda isim? Alif lam di depan. Di awal kalimah. Di awal kalimah. Alif lam, betul. Jadi terjemahan dia? Dalalah. Kesesatan. Okey. Imbuhan ni. Ya? Dia kena letak imbuhan ni, teacher. Imbuhan tu maksudnya yang ni. Dengan ke. Untuk menunjukkan maksud dia adalah kata nama. Tak boleh kita terjemah, kita nampak dia isim, kemudian kita terjemah telah sesat atau menyesatkan. Tak boleh lah. Kita kenalah terjemah dia kesesatan. Faham Baik. Ni Rabbi. Tak boleh. Apa dia? Kalau sesat Tak dengar. Kalau sesat saja. Sesat saja. Dia tak sempurna lah macam ni tu orang yang tembak je lah tu. Jadi kalau kita tahu dia isim, kita mestilah terjemah jelasnya isim lah. Ataupun kita kata yang sesat ke kan. Bolehlah kita tambah yang dia jadi kata nama. Baik. Okey. Ada yang cakap-cakap tapi maksud saya dia tenggelam di antara suara yang lain tu. Ada ke? Jadi saya terabaikan. Tak ada Okey je. Tak apa kan teacher, kalau kita menyampuk-nyampuk boleh teacher? Nanti jangan kena sampuk sudah. Kan? Kawan-kawan sebut kita pun ikut. Boleh Boleh. Jawab macam tu boleh. Jangan banyak sangat nanti saya takut kena sampuk pula. Astaghfirullahalazim. No, just kidding. Okay, don't worry about it. Boleh. Silakan. Okay, lepas tu birabbihim. Okay, kita nampak mana dia tanda isim? Ada haraf jar min. Ada harfu jar di awal min. Lagi? Ada kasrah di hujung kalimah Rabbi. Ya, betul. Huruf akhir berbaris. Huruf akhir pula. Kalimah tu di akhirnya berbaris kasrah. Kita biasakan sebut tu fathah, kasrah, dhamma, fathah, kasrah, dhamma. Jangan bawah atas lagi. Nanti terconfuse dengan terjemahan. Di atas petunjuk macam mana kita nak kata macam fathah petunjuk tak boleh lah kan. Jadi fathah tu kita maksudkan pada harakat. Ya, tanwin ke harakat ke. Tanwin tu boleh tapi yang mirabihim ni tadi bukan tanwin. Tapi tanwin tu salah satu daripada harakat ya. Tanwin tu adalah harakat. Jadi kita sebutkan tanwin tu harakat dia lah, fathah ke kasrah ke. Kalau tanwin tu yang harakat ada dua harakatain kan. Maknanya ada kan harakatain. Maksud saya dia adalah fathatain, dua fathah, dua kasrah ataupun dua dhammah. Jadi yang itulah. Mirabihim, min terjemahkan daripada. Okey, ni kalau kita dah buat harfu jar tu, kita selalu jumpa, insya-Allah kita ingat. Rabbi, kita dah jumpa Rabb. Tuhan. Kamu. Tuhan bagi mereka. Al-akhiri, tanda dia?
Alif lam di awal kalimah kasrah. dan Kasrah. kasrah. Okey. Kasrah di akhir Terjemahan dia hari. Mana dia? pada hari yang Yang kemudian, yang kemudian atau yang akhir, bolehlah. Yang kemudian ataupun yang akhir. Saya dengar suara Puan Asnita ni banyak kali. Tapi saya macam rasa saya cakap dengan Wardina. Wardina yang pelakon tu. Sama lah suara. Masya Allah. Okey. Tapi bukan kan? Wadina. Okey dah. Cukup. Nama. Jom makan roti canai saya belanja. Okey. Om Yun. Kita tengok apa tanda isim baginya. Ada dhammatain di hujung. Ada dhammah tanwin di akhir kalimah. Okey, maksud dia Yun. Orang-orang yang buta. orang-orang yang buta. Okey. Alimun. Apa tanda isim dia? Ada dhammatain di hujung kalimah. Ada Alif dhammah lam. di akhir kalimah. Ini bukan alif. Ini salah lah siapa kata Oh, alif. sebab Ini ada apa? hamzah. Ini hamzah. Jadi dia bukan Hamzah tanda. dia. Ingat lagi. Ingat tak tadi? Kalau ada tanwin, tak boleh ada alif lam. Alif lam. Tak boleh ada alif lam. Kalau kita Faham. letak tanwin sekali, contohnya kita kata Al-alimu. al-alimu, ada macam al-alimun kan? Kita buat macam ni. Ni salah lah. Salah grammar dia tu. Sepatutnya kalau al-alimu. Ada satu je. Al-alimu. Kalau alim ni maksud dia apa? Alimun. Yang pedih. Yang Ilmu. pedih. Bukan ilmu. Itu ain. Ain. Oh. Ni hamzah. Jadi pedih. Yang pedih. Yang pedih. Kalau ini yang pedih itu. Sebab ada Ataupun lebih kepada kalau al-alimu, kepedihan itu. faham. Spesifik kan? teacher? Dia spesifik. Baik, kita teruskan. Alaihim. Mana isim dia? Him. Him. Him adalah isimnya. Isim dhamir. Sebab apa kita kata dia isim? Sebab dia adalah kata ganti nama. Tak, sebelum tu. Kita belum belajar. Sebab ada hafujar. Kita belum belajar kata ganti nama tu. Ada yang masuk pagi ni. Dia ambil jawapan pagi tadi kan. Dah siap, dah belajar dah. Masya Allah. Okey, ni adalah di atas. Ada hafujar. Hafujar tu yang menyebabkan kita tahu bahawa ni adalah isim. Tapi isim ni pelik pula. Kenapa baris sukun? Nanti kita akan belajar. Sebentar lagi. Ini ke atas mereka ataupun di atas mereka. Naron. Tanda dia. Fathatain. Ada tanwin di akhir kalimah. Terjemahan? Neraka. Api. Api dulu. Ni tak tahu neraka ke bukan. Api je lah. Api je. Kalau dikata nara jahannam. Tu mungkinlah api neraka jahannam. Jannatin. Ni satu je. Di akhir kalimah. Ada tanwin di hujung, di akhir kalimah. Terjemahan? Syurga. Syurga. Ni ada dua. Syurga. Ataupun kebun. Ya? Macam mana kita nak tahu syurga ataupun syurga? Apa pencaman dia? Nanti belum masuk lagi. Amboi, nak jadi kismis belum jadi anggur. Tak apa, nanti sampai. InsyaAllah. Hari ni kita baru hari ni kita baru kenal tanda je isim. Kita kenal isim, okay, good enough. Jangan takutkan pula. Tapi baguslah soalan tu, bukan tak bagus. Bagus soalan tu. Teacher. Teacher, dalam Arab ada singular plural ke? Mesti ada. Bahasa kita yang tak ada. Ada. Bahasa dia dalam satu kalimah ni, okey, contoh dalam satu kalimah ni ada maklumat tentang satu, kita tahu diisimkan sebab kita tengah tengok tanda. Tapi di sini kita boleh tahu juga maklumat
Okey, tentang apa? Saya bubuhkan warna lain sikit. Okey. Dalam satu kalimah, kita boleh tahu maklumat dia. Nanti kita akan belajar ni. Satu, kita tahu dia isim. Kita dah tahu isim lah. Kita tahu, kita akan tahu jantina. Kita boleh juga tahu bilangan. Bilangannya. Dan kita boleh tahu sama ada dia ataupun khas. Okey. 3 perkara kita boleh tahu daripada satu kalimah. Tak macam-macam bahasa kita. Alhamdulillah. Kalau tidak, Alhamdulillah. ni bahasa Arab lah. Jadi satu kalimah tu ada beberapa maklumat yang kita boleh dapati. Cuma sekarang ni kita belum masuk pun. 1, 2, 3 ni belum masuk. Ni pun belum, ni pun belum, ni pun belum. Kita cuma nak kenal je. Kalau kita sekarang ni kenal ini adalah isim, okay, that is good already. Okay, kita akan bergerak. Jadi kena kenal pasti. Macam tadi jangan tersilap, maksudnya bukan jangan. Kalau tersilap kita betulkan. Kita kena kenal pasti. Macam contoh yang ni tadi, Hamzah dengan Alif Lam ada beza ya. Baik. Kita kena ingat balik semula harfujar. Harfujar tu tanda untuk isim. Kalau ada harfujar, maknanya selepas dia tu isim lah. Ni tanda isim. Baik kat sini, dah cakap dah tadi. Ni tanda isim dia ialah harfujar. Lepas tu, lagi? Kasratain, ada tanwin. Ya, betul. Jadi terjemahan dia Seperti hujan lebat. seperti sayyibin, Hujan lebat. hujan lebat. Masya Allah. Ada yang dah belajar kosakata, sangat membantu. Bagi yang belum belajar kosakata, maksudnya perkataan-perkataan bahasa Arab, jangan risau. Sekarang kita belajar grammar dia dulu. Iaitu kenal tanda-tanda untuk kita tahu, oh ni isim. Jadi kat situ terjemahan kita, sayyibin ni mesti sesuatu yang memberi nama untuk benda ke, orang ke. Tu yang kita boleh tengok pada terjemahan lah. Ya. Sayyibin ni, sekarang kita dah tahu, kita dapatlah vocab satu, sayyibun ke, sayyibin ke, sayyiban tu adalah hujan lebat, maksudnya hujan lebat. Ya. Ada hujan renyai-renyai lain perkataannya. Baik, kemudian minas samai. Mana tanda isim? Harfujar. Lagi di awal ada harfujar lagi. Ada kasrah. Ada alif lam. Di awal juga ada alif lam dan di akhir berbaris Bawah. kasrah. Ya, berbaris kasrah. 3. Min, kita dah tahu maksud min. Min apa? Min dari. Saya takkan tulis lagi. Kalau kita dah tahu, saya tak nak tulis lagi. Terus kita terjemahkan. As-samai, Langit. langit. Ya, dari langit. Tapi terjemahan min ni tak boleh daripada, dia mesti dari. Sebab as-sama tu tempat kan? Langit. Absarihim. Apa tanda isim? Baginya kasrah. Okey, jadi terjemahan dia absar. Absar. Pandangan mereka. Penglihatan. Oh, jama. Penglihatan bagi mereka. Betul. Oh, dah ada yang belajar tu, Masya Allah. Dah sebut, Alhamdulillah. Kalau dapat ingatkan balik apa yang kita pernah belajar, tu terbaiklah. Lepas ni boleh sampaikan pula belajar orang lain. Baik. Mutasyabihan. Apa tanda isimnya? Tanwin. Tanwin di akhir kalimah. Apa maksud dia? Yang serupa. Betul. Selalu dengar perkataan tu kan? Tasyabuh. Pernah dengar? Biasa. Syubahat. Macam tu. Dia semua datang daripada perkataan yang sama, tapi mutasyabihan tu maksud dia yang serupa. Baik, samaratin. Terjemahan? Tanda? Kasrah di hujung kalimah. Ya, ada tanwin di akhir kalimah. Apa maksudnya? Samaratin? Sejenis buah. Sejenis buah. Dia bukan buah-buahan. Okey. Baik, seterusnya. Al-haqqu. Ada lagi. Kathiran.
Tanda Fathain di hujung kalimah. fathatain. Ada tanwin di akhir kalimah. Di akhir Terjemahan kalimah. Sedikit. Yang Banyak. yang banyak. Baik. Al-haqqu. Tandanya Alif lam. ada alif lam. Lam. Alif lam. Ya. Jadi terjemahannya Yang Yang benar. kebenaran benar. itu. kebenaran. Kebenaran itu. Al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu adalah daripada Tuhan bagi kamu. Selalu dengarkan orang cakap al-haq, al-haq. Ini hak saya. Itu lainlah pula. Ni al-haqqu, kebenaran itu. Masalan, tanda dia tanwin di hujung kalimah. Ni mim ni sebenarnya tak ada apa-apa tau. Mim tu tanda baca tapi termasuk. Mim ni wakaf lazim. Jadi boleh kalau tak ada pun tak apa ni. Baik, masalan terjemahan Seperti bukan Sebuah sebuah perumpamaan. perumpamaan. Oh, noun. Uh-uh. Kenapa? Seperti itu dia gunakan harfu jar kan? Sebuah perumpamaan. Fihi. Mana isim dia? Ki. Fihi. Sebab Harfu jar. ada harfu jar. Masya Allah. Ada harfu jar di awal. Jadi dia adalah tanda yang memberitahu kita bahawa hi itu adalah isimnya. Nya. Ya. Fihi. Fi di dalam. Di dalamnya. As-sama'i tadi dah jumpa? Cuba terjemahkan. Lam. Terus Langit itu. langit itu. Tanda dia ada dua. Dan Alif lam. kasrah. Langit itu. Baik. Kemudian yang akhir sekali. Belum akhir lagi. Banyak lagi. Okey. Fil ardi. Harfu zaid. Harfu jar. Okey. Harfu jar. Ada alif Lepas lam. tu ada alif lam. Ada Dan kasrah. ardi. Okey. Jadi terjemahan dia Di dalam Bumi. di dalam ataupun biasanya kalau bumi ni tak cakap di dalam. Tengok konteks. Dia kan biasa di bumi saja. Di bumi. Di bumi. Nafsin. Tanda kasratain. Okey. Terjemahan Suatu suatu diri. Satu jiwa pun boleh. Diri boleh, jiwa pun boleh. Khalifatan. Tanda Tanwin di hujung kalimah. tanwin. Masya Allah. Okey, betul. Tanwin di akhir kalimah terjemahan seorang khalifah. Seorang khalifah. Lailatan. Tanwin di hujung kalimah. Ada tanwin di akhir Di akhir kalimah. kalimah. Terjemahannya satu malam. Lepas ni dah tahu vocab, boleh buat puisi dah. Laila. Okey. Boleh ke? Tapi tujuan kita bukan nak buat puisi ataupun bercakap bahasa Arab ya. Kita nak faham apa yang Allah kata ke kita dalam Quran tu. Baik, jahratan. Tanwin di akhir. Ada tanwin di akhir kalimah. Terjemahan yang nyata. Ataupun nyata je pun boleh. Tapi kalau kita tahu ayat dia ni, dia kata secara nyata. Khairun. Tanwin di hujung kalimah. Di Ada akhir kalimah. tanwin. Saya asal tanwin je maknanya isim lah tu. Khairun. suatu kebaikan. Betul. Satu kebaikan. Rizqi. Tanda. Kasrah. Kasrah. Tapi isim ni sempurna tak? Tak sempurna. Sebab apa? Sebab apa dia tak sempurna? Saya dengar ada orang jawab tak. Betul jawapan tu. Kenapa dia tak sempurna? Huruf tu ada sabdu di awal. Wah,
Betul. Sada sabdu tu, tapi maknanya sebab dia kena ada alif lam ataupun betul tak ada. tanwin. Ya. Sekarang ni dia tak ada. Dia kehilangan dua-dua tu. Dia cacat tu. Jadi dia sama ada alif lam ataupun tanwin. Kalau tak ada alif lam, dia mesti sepatutnya dia tanwin. Macam ni. Sepatutnya dia tanwin. Baru dia sempurna. Kalau dia, tapi dia masih isim. Macam mana saya kata di isim? Sebab dia baris kasrah. Tetaplah di isim. Yang ni. Okey. Adakah maksudnya rezeki? Maksud dia sama. Tapi dia sebagai, dia tak boleh, patutnya dia tak boleh berdiri sendirilah. Tapi sebab kita ni baru nak belajar mengenal kan. Okey dah tu. Sujadan. Tanwin di hujung. Ada tanwin di akhir kalimah. Terjemahan? Sujud. Dalam keadaan sujud ataupun sujud. Sujadan. Bersujud. Tapi bukan yang kata kerja ni. Ini sujud yang saya boleh tambah dalam keadaan. Buruknya. Dalam keadaan sujud. Maksudnya ini tugas ya, teacher. Bukan. Ni isim je. Kita Isim, baru nak kenal sorry. isim. Tugas-tugas tadi harf. Tugas tadi harf. Okey, faham. Okey. Wahidin. Ya tadi tak buat atas tu. Wahidin. Wahidin, Tanwin di akhir. tanwin di akhir. Ya. Terjemahan dia? Tunggal. Satu. Satu Ataupun atau tunggal. Atau satu. Atau esa pun boleh. Tengok pada konteks. Ar-Rahimu. Tertinggal tadi. Alif lam di awal. Betul. Ada alif lam di awal kalimah. Dan juga. Nak tanya sekejap boleh Itu tak? je. Boleh. Silakan. Macam perkataan sujadan, Mm-mm. alif tu bilakah waktu kita nak letak? Dia memang macam tu. Dalam tulisan bahasa Arab ni, kalau fathatin, mesti ada alif. Kalau fathatin, mesti ada alif. Dia macam tu. Nama dia alif ziyadah, tak silap saya. Tapi nama tak penting lah. Yang penting kalau dia fathatin, dia ada alif. Tapi kalau dia dengan tu biasa mesti nampak kan, kita perasan tak? Ni naron, ada alif. Kalau masalan ni ada alif. Itu memang tulis dalam tulis bahasa Arab tu macam itulah. Kalau tak ada tu mesti ada sebab. Tapi itu jarang kita jumpa. Lailatan, kecuali kalau dia dibuat dengan ta marbutah. Dia tak ada alif. Okay. Ta marbutah tak ada alif. Dia kalau yang selain daripada tu. Ta marbutah tak ada alif. Lailatan. Okey Boleh? Boleh ada soalan lagi? Untuk latihan yang semalam. This one is supposed to be from yesterday lah. Ni latihan semalam. Jadi kalau tak ada, kita dah kenal isim. Sekarang ni, bila kita dah kenal isim, kita nak tentukan pula isim tu. Tadi kan kita cakap, daripada satu perkataan contohnya, jannat. Contohnya kan? Jannat. Daripada satu perkataan ni, kita dapat maklumat. Yang pertama, kita boleh tahu dia punya nama ataupun khas. Contohnya lah macam tu. Daripada satu perkataan. Kedua, kita boleh tahu dia tu jantinanya. Kalau kita dah tahu dia isim lah. Contoh kita dah tahu dia isim. Macam tadi kan contoh. Ni maklumat. Ni apa ni kalimah ni? Isim. Daripada isim tu, dalam satu kalimah isim, kita boleh tahu dia apa dia punya bentuk dia. Khas ke am. Kemudian kita boleh tahu jantina dia. Lelaki ke perempuan. Kemudian bilangan dia. Ataupun golongan. Kadang-kadang disebut juga sebagai golongan. Jadi golongan dia apa? Tunggal ke? Satu. Duaan ke? Ataupun ramai-ramai, banyak. Tu kalau bilangan macam tu. Bahasa kita perlukan banyak kalimah untuk menunjukkan
Satu ke, dua ke, tiga kan? Kita kata 3 orang, dua kalimah. Ramai orang, 2 kalimah. Lepas tu kalau kita nak ketunjukkan ramai orang perempuan, jadi dah 3 kalimah. Tapi dalam bahasa Arab, 1 kalimah tu dah menunjukkan gender. Jadi kita pergi kepada perkara pertama dulu. Bila kita dah kenal isim melalui tanda-tanda isim, tanda isim apa? Kita ulang sikit boleh? Boleh. Okey. Alif Okey, lepas tanda isim haraf apa? ada alif lam. Okey, kita buat macam tu. Kita mentally, kita masuk kat dalam kepala kita tu, kita fikir, okey, dia ada tanda ke awal, dia ada tanda di akhir. So kita buat macam tu. Di Okey. awal, Di awal lepas tu ada alif di akhir. akhir. Di awal ada Haraf alif lam, lam. alif Ataupun harfu jar. Al-Fujar. Ya, kalau di akhir pula ada apa? Kasrah ataupun Kasrah. tanwin. Ataupun tanwin. Tanwin. Nah, ni akhir. Macam tu. Kita dalam kepala kita bayangkan awal di akhir. Jadi senang sikit kita nak organize kan. Jadi bila kita dah tahu dia isim, sekarang kita tahu dah. Oh, kalimah ni isim. Macam mana awak tahu dia isim? Sebab tanda dia ada alif lam, ada harfu jar. Isim lah tu. Baik. Kita nak kenal pula dia bentuk isim. Maknanya kita nak kenal bentuk dia. Bentuk tu apa? Bentuk dia sama ada dia nakirah iaitu am, kata nama am ataupun makrifah, kata nama khas. Okey, kita pergi kepada nota kita. Ini saya bagi dia punya general idea lah ya. Bentuk isim tu apa? Am ataupun khas. Sama ada dia nak kata nama am atau kata nama khas. Jadi sekarang kita akan belajar tanda-tanda untuk kita kata, oh ni isim makrifah atau isim kata nama khas. Ini isim kata nama am. Macam itulah. Isim ni kan kata nama. Saya ni back and forth lah. Kejap-kejap saya kata isim, kejap-kejap saya kata nama, tapi benda yang sama ya. Ya. Kalau rasa saya macam laju je, ingatkan saya. Cakap angkat tangan ataupun bagi tahu moderator. Tutup. Dua kali dah dimakan. Okey. Jadi isim ada 2 bentuk. Maknanya kita boleh tahu dia tu nama am ataupun nama khas. Nama am ni bahasa Arab dia ialah makrifah. Nakirah. Astaghfirullahalazim. Nama am nakirah. Nama khas makrifah. Makrifah, nakirah. Jadi isim terbahagi kepada kata nama am, nakirah dan juga kata nama khas, makrifah. Macam mana cara nak kenal? Inilah cara dia. Kalau isim tu tak ada alif lam, dia tak ada kan? Saya kata tadi, alif lam tak ada. Tak ada. Dia kullu nafsin contohnya. Ini satu bentuk rangkap lah ataupun kata frasa kata nama. Kullu nafsin, maknanya dia nakirah lah ni. Dia tak sempurna tapi dia bersandar kepada isim nakirah. Dia nakirah. Ni isim yang sempurna dia dapat bersandar. Okeylah dia. Jadi dia ada kasrah sahaja. dia kasrah je tanda dia. Okey, betul. Kemudian ayatun. Nakirah ke makrifah? Nakirah sebab dia tak ada alif lam. Tak ada alif lam. Dia kan alif lam dengan tanwin tak boleh sekali. Kalau ada alif lam, makrifah. Kalau tak ada alif lam, nakirah. Gitu je. Senang. Faham. Kalau tak ada alif, okey ni semua baqaratun ni semua isim nakirah. Baqaratun. Rasulun isim nakirah. Jadi kalau nakirah tu kata nama am, dia mana-mana pun boleh. Jadi baqaratun kita kena terjemahkan seekor lembu betina. Seekor lembu betina. Saya boleh tahu macam mana ni? Sebab perkataan tu nakirah. Jadi kita tahu dia isim nakirah sebab dia tanwin. Tapi dalam tu ada maklumat tentang bilangan dan juga jantina. Ada. Itu kita akan belajar.
Mana tanda dia? Kita akan belajar. Okey. Rasulun pun begitu juga. Seorang rasul. Seorang. Seorang rasul. Hmm. Mukminan, seorang yang beriman. Tak kisahlah kalau dia mukminun pun seorang yang beriman. Rasulan pun seorang rasul. Gitu. Hmm. Hudan, suatu petunjuk ataupun petunjuk sahaja. Boleh. Maksud dia kata nama am. Okey, kita tengok pula perkataan di bawah untuk menunjukkan kata nama khas. Ada alif lam. Jadi ni tadi isim yang Yaumuddin ni. Dia ni isim yang tak sempurna. Dia cacat. Alif lam pun tak ada. Tanwin pun tak ada. Jadi kenapa? Kenalah tumpang. Menumpanglah dia kepada isim apa yang ditumpang. Isim sempurna yang ada alif lam. Jadi dia jadi kata, dia jadi makrifah lah. Nasib dia. Untung dia dapat menumpang yang makrifah, ada kedudukan sikit, dia pun jadi makrifah. Jadi Yaumuddin, pada hari bagi pembalasan. Bila dia tumpang-tumpang ni, dia kena ada, kita ada letak perkataan tu lah. Bagi. Tapi buat masa ni jangan risau. Benda tu akan diberikan dulu. Bila kita dah faham, kita nampak frasa-frasa tu, mudahlah lagi kita tahu dia isim makrifah ke nakirah, kita tengok gabungan dia tu. Dia bergabung dengan apa? Kalau dia bergabung dengan yang nakirah, dia nakirah lah. Kalau dia bergabung dengan yang makrifah, dia makrifah. Baik. Tadi kan ini nakirah sebab ada tanwin. Di bawah ni dia jadi makrifah sebab tanwin dah tak ada, tadi alif lam. Al-ayatu, ayat itu. Baqaratun, seekor lembu betina. Al-baqaratu, lembu betina itu. Nak tanya sekejap. Boleh. Yaumuddin tu, kalau misalnya nak tukarkan kepada nakirah, boleh ke? Yaumu tak ada alif lam. Boleh ke? Yaumu yang kepada alif lam ke adinin? Nak jadikan dia nakirah. Yang yaumu ni. Yang ni pun kena nakirah kalau kita tukar. Dia ni memang maksudnya Nakirah dia macam mana tulis dia? Yaumun. Yaumun, itu saja. Yaumun lah. Dia dah sempurna dah. Dia tak perlukan ada lagi Yaumun satu hari ataupun Yauman satu hari. Jadi kalau dia tumpang tu tak payah tumpang lah maksudnya. Tak payahlah. Kalau dia sempurna biasa dia tak tumpang. Okey, baik. Terima kasih. Jadi kalau tadi kita sambung balik ya. Rasulun, seorang rasul. Ar-rasulu, rasul itu. Kita tengok yang kita highlight ni warna kuning tu adalah tanda makrifah. Okey. Kemudian kalau makrifah dia tiada tanwin. Al-mu'minuna. Ada al lah. Ni ada al. Kalau yang macam ni ada tanwin, dia tak ada tanwin juga tapi dia mu'minuna. Dia tak ada alif lam. Ini pun nakirah. Ni saya bubuh ke atas. Ini pun contoh nakirah. Mu'minuna. Ada je alif, dia jadi makrifah. Memang dia tak ada tanwin tapi dia ada dia tak ada, dia punya tanda bagi jenis-jenis jenis-jenis yang macam ni, dia alif lam je tanda dia. Kalau dia tak ada alif lam, maknanya dia nakirah. Ya. Hudan, kalau ini nakirah, al-huda makrifah. Tanwin pun hilangnya. Tak boleh ada tanwin. Tanwin dengan alif lam dia tak boleh sekali. Tak ada. Tak ada. Tak akan ada. Kalau terbuat macam tu maksudnya memang salah grammar. Besar nanti saya pangkah. Sebab dia salah tak ada lah, tak ada. Macam macam orang kata pelik lah. Okey. Kemudian selain daripada makrifah, isim makrifah ni, selain daripada tanda yang jelas macam ni, kita boleh nampak alif lam dan kita boleh nampak perubahan tu kan. Sini baqaratun, sini ada alif lam jadi al-baqaratu, jelas. Tapi ada juga yang dia makrifah, dipanggil sebagai
isim kaku, isim mabni. Dia tak berubah. Baris dia macam itulah. Dari dulu, kini, selamanya. Sampailah Quran esok Allah angkat, macam itulah juga dia isim mabni. Contoh isim mabni ni semua makrifah. Contohnya kata isyarah ataupun isim isyarah, kata tunjuk. Ini contoh-contohnya. Kita selalu jumpa perkataan ni. Zalika, maksud dia itu. Ulaika, mereka itu. Kemudian tilka, itu perempuan. Hadza, ini. Hadhihi, ini perempuan. Okey, dapat tak gambaran? Okey, saya tak expect untuk semua orang malam ni terus hafal. Tak. Tapi kita dapat faham konsep tu, ada isim yang jelas dia punya tanda makrifah ataupun nakirah. Ada juga yang dia kekal, dia mabni, dia kaku, dia macam tu je. Tetapi dia tetap makrifah. Itu maksud saya tu. Ya. Yang mabni ni maksudnya kita boleh hafal lah. Dia takkan Boleh. berubah. Kan? Dia tak berubah. Dia maksudnya Cumanya, tak bergantung cumanya, kepada petunjuk. Apa tu? Tanda. Tak bergantung tak pada ada. tanda Dia lah. tak Dia bergantung. Betul. Dia okey. cuma kita faham konsep dia. Kata tunjuk, isim isyarah. Kata penyambung, isim mausul. Ini bukan semuanya. Ada lagi isim isyarah yang lain dalam Quran. Ada isim mausul yang lain. Tetapi ini yang most common. Yang paling banyak kita jumpa dalam Quran. Jadi bolehlah hafal. Kalau nak hafal. Tapi lebih baik kita faham. Tapi sikit-sikit tu macam mana pun kita kan selalu jumpa perkataan ni. Lama-lama kita hafal juga kan? Kan selalu jumpa. Baca. Zalikal kitabu la raiba fih. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Tilka hududullah. Hadza fadlu mir rabbi. Contohnya kan? Hadhihi. Apa kalau hadhihi? Hadhihi tazkirah. Ada surah. Banyaklah surah-surah tu. Banyak surah kita dah hafal pun kita tahu. Baik, kalau kata penyambung ni, lagi banyak. Selalu jumpa. Allazi khalaqakum ma fil ardi jami'a. So, allazi. Yang. Kadang-kadang, kadang-kadang orang yang tengok pada keadaan. Kalau cerita yang ni pasal Allah, huwallazi ja'ala lakumul arda firasyan. Contohnya. Jadi, tak bolehlah kita kata dialah orang yang, tak ada. Mesti yang je lah kan. Gitu. Dia boleh orang yang ataupun yang sahaja. Allazina, orang-orang yang. Selalu jumpa kan? Allazina kafaru wasaddu. Contohnya. Allati, orang yang. Tapi untuk perempuan. Kalau ada pi tu maknanya untuk perempuan. Man, siapa yang. Ma, ini kalau warna hitam. Kalau warna hitam di isim. Apa yang. Sebelum ni kita dah belajar huruf nafiah. Kata sendi. Ma nafiah. Ma tu maksud dia tidak. Dia warna hijau. Untuk dalam mushaf mubayyinah ni. Kemudian kita ada juga kata soal. Isim kaku ataupun mabni. Kata soal. Contoh yang banyak dalam Quran. Kaifa, bagaimanakah? Man, siapakah? Sama ke? Dia dari segi bentuk dia sama. Tapi kedudukan dia dalam ayat itulah yang kadang-kadang ataupun fungsi dia dalam ayat tu yang memberikan maksud berbeza. Ini siapa yang? Ini siapakah? Macam bahasa kita juga ada persamaan sedikit. Bila kita tanya, siapa nama awak? Tu kita boleh juga cakap siapa yang macam tu. Siapa yang melakukan perbuatan ini. Macam itulah. Perkataannya sama tapi penggunaan dia bergantung pada ayat. Ayat. Jadi ada mak apa yang, ada juga mak apakah. Bila dia apakah, bila kita nampak dia tulis kat bawah nanti istifham, kata soal, maka terjemahan dia mestilah apakah. Kalau dia sebagai isim mausul, terjemahan dia apa yang, macam tu. Kemudian kata syarat. Kata syarat ni ainama, di mana sahaja. Ainama. Memang macam tu satu perkataan. Man. Jadi yang ni barang siapa pula.
syarat. Ini apa sahaja. Tu jangan risau. Tengok kat sini ni nanti. Musah mubayinah tu dibekalkanlah perkara-perkara tu. Yang penting kita nak faham ayat kan. Kita boleh faham. Seterusnya yang paling banyak juga di dalam Al-Quran ialah isim mabni dalam bentuk kata ganti nama, iaitu dhamir. Dalam bahasa Inggeris, dhamir ni disebut sebagai pronouns. Pronouns. Baik, pronouns ataupun kata ganti nama ataupun dhamir, dia ada dalam bentuk yang terpisah. Contohnya ni terpisah ni, semua sebelah kanan ni, ni semua yang terpisah. Biasanya dia berada di subject position, tempat subjek. Biasanya lah. Ana, aku. Nahnu, kami. Anta, engkau. Antum, kamu. Huwa, ia atau dia. Hum, mereka. Nama dia apa? Ganti nama terpisah. Boleh nampak ke? Ya, Atau nampak. dalam bahasa Arab disebut sebagai dhamir munfasil. Dhamir munfasil. Nah, yang sebelah sini pula dhamir muttasil. Dhamir yang bersambung. Muttasil. Ya, dhamir muttasil. Maknanya kalau dia bersambung, dia berada kedua. Macam maknanya selepas kalimah sebelum dia itulah. Macam ni kat sini. Dia selepas kalimah harfu jar. Yang ni dia selepas kalimah harfu jar. Jadi kalau dia duduk, dia bersambung, dia tak jadi ana. Dia tak boleh jadi ana. Faham ke? Maksud saya? Tak faham? Tak faham. Okey. Faham Memang Min. balik. Okey, min. Ni kan harfu jar. Dia Ya. tak boleh jadi min ana. Dia tak boleh jadi min ana. Dia akan, ana ni bertukar jadi ya. Kalau dia duduk di selepas kalimah yang lain. Maknanya dia dalam object position. Kalau nahnu, dia tak akan jadi ala nahnu. Dia mesti jadi alaina. Nahnu tukar jadi na. Oh tak, maksudnya kata dasar dia adalah Dia tak ada kata dasar. Ini isim dia memang macam ni. Dia memang pronoun. Okey, bayangkan macam ni lah. Contoh, mana tadi kita punya nota tu? Ni Okey, contoh. Saya bagi contoh maknanya yang object position dengan subject position. Tadi kita kata apa? Nahnu. Ya. Nahnu. Lepas tu kalau dia bercantum dengan perkataan lain, sini yang terpisah. Ini yang bersambung. Dhamir yang terpisah. Dhamir terpisah, sini dhamir bersambung. Okey, dhamir yang bersambung. Jadi dia terpisah. Nahnu, satu kami, maksud dia kami. Okey, kalau di sini pula, contohnya Tuhan kami. Rabbuna. Dia bersambung. Dia tak boleh Rabbuna, jadi Tuhan kami lah. Dia tak boleh. Dia kami juga dalam bahasa kita sama. Ini Tuhan. Tuhan, ini kami. Macam tu. Kalau tadi kita gunakan, contoh kita guna huruf jar. Kita tulis kat sini, min. Min, kalau campur nahnu, salah. Min nahnu, salah ni. Salah dari segi grammar. Dia kena tukar kepada min, na. Campur dia, na. Jadi bila nun campur dengan nun sukun, dia jadi fathah, dia jadi syaddah lah kan. Itu dari segi bacaan. Jadi kat sini, min, na. Macam tu. Faham?
Okey, dalam bahasa kalau kita ni banyakkannya pandai bahasa Inggeris kan. Kalau ni maksudnya we. Kalau kat sini dia jadi us. Kalau kita cakap we like you. We like us lah. Kalau tukar balik, you like us. Tak boleh pula. You like we. Salah. Macam itulah kaedahnya. Dapat? Oh, dia okey. Dia bersambung. Dia bila dia dekat belakang, dia duduk dekat belakang, dia tak boleh jadi yang ni. Dia kena jadi yang macam ni. Kat belakang dia kena us, kat depan baru us, boleh we. betul. Tapi dua-dua pun Maksud dua-dua dalam bahasa adalah kita sama plural. je, kami juga. Tu bahasa Arab dengan bahasa Inggeris ada share lah, ada sedikit persamaan. Jadi daumir yang terpisah, dia akan macam itulah. Kalau anta, contohnya anta. Tapi kalau kita nak cakap buku anta, tu dalam bahasa kita boleh cakap macam tu. Tapi kalau bahasa Arab dia akan jadi macam your book kan. Anta dia akan jadi kita buka. Contoh. Dia tukar. Anta bertukar jadi ka. Bila dia kedudukan dia tu, dia adalah dhamir yang bersambung. Dapat tu? Contoh dia macam itulah. Okey, kita tengok contoh. Mungkin dengan banyak contoh tu kita akan dapat lagi perasan lah. Kita banyak jumpa dalam Quran ni, contoh-contoh ni. Jadi ana minni, daripadaku. Dia ya pula. Kalau nahnu, dia tinggal na sahaja. Alaina. Kalau dia dhamir yang bersambung. Contoh ni Rabbuna. Anta dia jadi ka, alaika. Antum tukar jadi kum. Macam kita cakap assalamualaikum kan? Kita tak boleh cakap assalamu ala antum. Dia jadi salah. Salah lah. Bahasa grammar dia salah. Kena cakap assalamualaikum. Dia tak cakap assalamu alai antum. Salah. Tak boleh. Gitu maksud dia. Macam huwa pula dia punya kalau dia jadi dhamir yang bersambung, jadi dia hu. hu. Kan? Ni ganti nama. Macam mana orang boleh jadi tukar? Sampai macam itulah kalau orang tak faham tu, dia pula boleh Allahu tinggal hu je. Macam mana tu? Tu sebenarnya nama. Macam itulah. Allahu hu. Apa kan? Tak boleh lah. Salah tu. Sebab satu Allah tu satu perkataan. Tiba-tiba tinggal dhamir. Macam mana tu? Macam tu lah. Kemudian kalau hum, dia jadi macam dekat akhir, dia jadi him. Abasarihim. Setuju tak? Faham? Faham ke tak? Tapi apa dia? Ini mesti setuju, dia ada pilihan. Baguslah kalau macam tu. Okey, jadinya sekarang ni kita cuma faham bahawa isim mabni ni walaupun dia mabni, walaupun dia baris sukun, tapi dia adalah isim dan dia adalah makrifah. Dia tak perlu ada alif lam. Dia memang macam tu. Dia dah menunjukkan maksud makrifah. Huwa. Tapi kalau dia jadi belakang, dia dekat belakang dia jadi hu. Tak boleh pula anna huwa. Macam salah lah dari segi bahasa tu kita tak jumpa lah. Kalau jadi macam tu mesti ada sebab. Atau jadi sebab kat situ kita boleh analyse satu-satu ayat tu kadang-kadang. Oh ni dia dhamir yang terpisah. Maknanya mesti dia adalah yang utama gitu. Dia bukan yang bersambung. Okey, faham tak? Jadi saya tak panjangkan lagi. Maksud saya malam ni saya tak bagi latihan. Saya akan bagi latihan tapi saya dah bagi kot dalam grup tadi ada latihan ini. Cuba buat apa latihan ni? Balik rumah, perhatikan kalimah di bawah. Perkataan dia sama dengan yang semalam. Cuma sekarang ni kita nak bulatkan kalimah isim makrifah sahaja. Bulatkan isim makrifah. Jadi jangan bulatkan yang nakirah. Makrifah saja. Yang makrifah saja. Makrifah ni ada yang mabni tak, teacher? Nanti kena tengoklah kat situ. Okey. Kalau dia bersambung dengan yang makrifah, maksudnya kita dah belajar tadi kata frasa. Boleh tengok contoh kat sini Ya.
Boleh. Cubalah buat. Kalau tak dapat, tak apa. Bukannya saya tak dapat. Saya tak tahu pun kan. Maknanya besok kita boleh buat sama-sama. Kita jawab sama-sama. Boleh macam tu? Boleh. Ya Allah. Berapa orang sekarang ada ni? Semua orang ada siapa-siapa ada soalan? Ada 24 orang ke teacher? Ada tak ramai, tak apa. Biasanya dah datang pagi ni. Malam-malam biasalah. Betul. Dah lepak. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, saya serahkan semula. Mungkin ada soalan daripada moderator. Jadi saya serahkan kepada saudari Bit, Puan Bit untuk Okey, Ustazah. Peserta tak ada soalan ke? Puan Asmita je yang tanya ni, saya risau semua dah tertidur ni. Kan ke? Tapi jangan risau, kalau tertidur ke tak apa, kita tengok recording. At the same time, latihan 9 ni memang kena buat. Sebab saya dah buat dah separuh sambil Ustazah duk cakap tu. So, kita dah bulat-bulat kan, senang je bagi saya insya-Allah. Kalau kita tak tahu, kita belik balik nota tu, kita tengok mana yang isim isim makrifah yang mabni ke, yang tak mabni ke, ada kat situ. Okay, hopefully semua boleh cuba buat. InsyaAllah kefahaman kita akan bertambah lah insyaAllah. Yang penting kita istiqamah. Saya tertarik tadi dengan soalan Puan Asmita yang tentang apa tadi, yang jannatin. Saya suka soalan tu sebabnya kenapa? Sebab bila dia tanya, Puan Asmita tanya, baru kita tahu, oh isim ni dia ada jantina, dia ada bilangan, dia ada Oh ya, saya tanya bilangan tu ke? Ya. Ustazah? Ya. InsyaAllah nanti Saya tanya plural singular tu ya? Ya. Boleh tengok Okey. recording. Betul tak Puan Asmita tanya? Puan Asmita aktif lah, banyak soalan hari ni. Tak apa, tak apa. Alhamdulillah Puan, Alhamdulillah. Better tanya daripada tak tanya. Sebab saya punya strand memang macam tu. Kalau tak belajar ke memang macam bila tanya tu kita ada lebih eager nak tahu. Masya-Allah. Ya. Tabarakallahu ta'ala. Alhamdulillah. Okey, kalau tak ada apa-apa lagi, saya serahkan kepada Ustazah untuk doa penutup. Baiklah. Jadi kita setakat. Ya? Ada soalan? Satu soalan. Maknanya kalau nakirah ni memang untuk untuk tunggal ya? Tak juga. Boleh Tak juga untuk yang banyak, boleh untuk duaan, boleh. Puan Suhana ya? Saya. Macam saya kata tadi, contoh yang saya letak dia sini, maknanya kalau satu kalimah tu, kalau kita dah tahu je dia isim, ada 3 perkara ni kita boleh dapat tahulah daripada satu kalimah ni. Macam ni, dia nakirah. Tapi bilangan dia banyak ni. Apa tanda dia? Nanti kita akan belajar bila kita tiba masanya nanti, insya-Allah. Ya? Suspend tak? Terima kasih. Suspend.